Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Borhan Abu Samah. Kembali dalam sesi wawancara bersama calon pilihan raya negeri Melaka. Hari ini saya bersama dengan calon N02, kalau saya silap lagi tak tahulah, banyak poster ni. N02 Tanjung Bidara Datuk Mas Elmiyati. Yang kali terakhir saya wawancara Datuk 6 tahun yang lepas. 7. 2013 kan? 2000 ya. 2013, 7, Masa 8. tu Datuk Hampir 8 tahun. tanding Ketua Puteri UMNO. Masa tu saya dengan utusan Malaysia. Oh, okey. So Datuk, sekarang ni macam mana perjalanan kempen, sebab pilihan raya kali ni tak sama macam pilihan raya yang sebelum-sebelum ni. Perjalanan kempen bagaimana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Cik Borhan. Bob nama glamour Suara Merdeka. Okey. Datuk. Okey, ni. Okey, isu sabar je lah. Terima kasih saya ucapkan kepada Borhan daripada Suara Merdeka kerana sudi untuk temu ramah saya pada petang ini. Alhamdulillah hari ini pun tengok cuaca pun hujan kan. Hujan tadi agak lebat. Jadi selain daripada faktor cuaca, faktor SOP juga menjadi bukanlah kata permasalahan tetapi menjadi satu agak kekangan buat kami calon-calon dan juga jentera untuk berkempen, terutama sekali dalam minggu terakhir. Minggu terakhir sebelum kita membangun dia pada 20 hari bulan, dan hari ini kita tengok dah kurang daripada seminggu masa untuk kita ada pada hari pembuangan undi. 16 hari bulan pembuangan undi awal dan 20 hari bulan pada is a final day lah untuk pembuangan undi. Jadi apabila ada SOP yang agak ketat, SOP yang agak menyukarkan pergerakan calon-calon serta jentera dan juga agak mengelirukan sebab boleh buat tak boleh buat, boleh buat tak boleh. Yang ni kita bagi macam mana kalau kita duduk kat sini ataupun kita bersembang macam mana. Jadi keadaan ini seumpamanya yang bukannya merencatkan dan juga menjadikan pergerakan kami sebagai calon dan juga jentera agak terbatas, dan kadang-kadang ia boleh menimbulkan kekeliruan dan akhirnya ia menjadi satu perkara yang bukanlah membebankan tapi agak menjadikan satu yang melambatkanlah pergerakan kita. Tetapi alhamdulillah perkara itu seawal sebab ini dah masuk hari kelima. Jadi masa hari 1, kedua, ketiga tu agak ni lah. Tapi bila hari keempat, masuk keempat tu momentum dia sudah dapat. Bila dah dapat momentum dan juga apabila dah dapat dia punya rentak, jadi benda-benda masalah-masalah besar dah kita manage, dah diselesaikan. Jadi isu SOP juga saya rasa tidak menjadi masalah. Nampak calon-calon dan juga jentera dah pun dah pandai dah. Okey, kena guna kreativiti mereka. Macam mana cara nak kempen daripada pagi ke pagi lah. Jadi saya melihat ini sebenarnya satu permulaan yang sangat baik untuk norma baru dalam kita berhadapan untuk ke fasa endemik, dalam kita ke arah untuk mengurangkan kita punya penularan COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya apa yang telah pun diputuskan oleh YBKJ selaku Menteri Kesihatan sebenarnya adalah satu perkara yang baik. Walaupun ia agak sukar buat kami di Pilihan Raya Negeri Melaka, tetapi along the way tu kami dah membiasakan diri. Along the way tu juga kami melihat bahawa ianya sebenarnya mungkin satu rahmat, dan ianya harus dipatuhi oleh semua pihak lah. Tapi ada juga yang langgar-langgar dan sebagainya kan. Betul. Dia langgar ni kalau tak kena saman ataupun tak kena viral, dia nasib baiklah. Iyalah. Tapi kalau kena viral, kena saman, nasib kurang baiklah. Tapi Datuk, apa pertembungan kawasan Tanjung Bidara ni diibaratkan macam pertembungan yang orang cakap Clash of the Titan dalam pilihan raya negeri Melaka ni. Sebab ada kita interview orang ramai, dia anggap pertembungan King and Queen. Datuk Queen lawan Datuk Raub King. Pandangan Datuk bagaimana? Saya bukan Queen. Mungkin dia King lah. But saya cuma orang biasa, orang marhain je. But saya melihat bahawa hari ini orang ini melihat bahawa mereka mempunyai pilihan. Okay?
keberadaan saya pun untuk N02 Tanjung Bidara juga adalah kerana parti melihat bahawa saya perlu mengisi kekosongan dan juga memberi pilihan sebagai calon di N02 Tanjung Bidara. Dan untuk itu saya akurlah. Saya akur apa juga permintaan daripada parti. Mungkin ini adalah sebahagian daripada strategi yang telah pun difikirkan oleh parti untuk PRN pada kali ini. By right, secara jujurnya saya tak perlu pun bertanding memandangkan saya dah pun ahli parlimen dan juga saya dah pun timbalan menteri, tetapi disebabkan oleh ini adalah merupakan pilihan raya negeri Melaka buat kali pertamanya dan dalam keadaan SOP yang sangat terhad dan kita tidak punya masa yang banyak. Dalam masa yang sama juga kita harus meletakkan batu asas ataupun simbol kepada kesepakatan Perikatan Nasional itu dengan baik, dengan jayanya. Jadi kita harus menjadikan pilihan raya negeri Melaka ini satu pilihan raya negeri yang harus menjadi simbol untuk PRU yang akan datang. Jadi sebarang strategi itu sangat penting. Perkara yang dipertaruhkan itu cukup penting sekali untuk Parti Perikatan Nasional dan sebab itu saya bersedia untuk berada di dalam pertandingan N02 dan inilah maksudnya inilah saya punya bilik gerakan DUN, gerak kerja jentera dan sebagainya walaupun hari hujan, tetapi di tempat-tempat lain juga sedang membuat persiapan dan sebagainya. Satu lagi, dia bila Datuk cakap tentang SOP ni memang dia membataskan kempen-kempen politik. Tetapi kalau selepas election yang lepas, kalau wakil rakyat itu telah berkhidmat pada masyarakat dan dia tidak pernah berhenti berkhidmat pada masyarakat. Jadi bila tiba-tiba berlaku pilihan raya negeri ini, rasanya tak ada masalah bagi masyarakat untuk buat penilaian. Okey, maksud Cik Bohan Datuk macam mana? memang dah dikenali dalam kalangan masyarakat dan selama ini pun telah banyak bantu masyarakat. Jadi ia tidak menjadi masalah untuk Datuk dikenali oleh para pengundi berbanding kalau calon itu yang baru. Saya tak melihat itu sebagai satu perkara yang advantage lah. Saya pun ada kekurangan. Saya pun saya rasa saya pun masih belum berkhidmat dengan sebaiknya pun. But apa yang telah saya lakukan adalah saya cuba yang terbaik. Bukan saja saya tetapi my whole team. Seluruh tim saya di Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah. Dan kita memberi khidmat tanpa kira latar belakang, ideologi, agama dan sebagainya. Jadi sesiapa saja yang datang kepada saya, kepada Pusat Khidmat, memerlukan bantuan, memerlukan pandangan, memerlukan apa sekalipun, saya selalu pesan dengan saya punya keluarga di Pusat Khidmat, kena layan orang sebaiknya. Wak Imam orang gila pun kena juga layan. Yang ini saya belajar ilmu daripada Tan Sri Rostam. Dan bagaimana kita boleh memberikan servis yang terbaik dan orang keluar daripada pejabat kita tu dengan hati yang tenang, hati yang gembira. Dia datang ke pejabat kita dalam perasaan yang kusut, memerlukan bantuan. Tapi bila dia keluar dengan pejabat kita, dia gembira walaupun hanya kita tak dapat nak bantu pun, kita tak dapat menyelesaikan semua perkara. Saya bukannya Santa Claus, saya bukannya orang cakap orang yang mampu menyelesaikan semua masalah. Tetapi sekurang-kurangnya kita meredakan keresahan mereka. Wak Imam sehelai kertas, Wak Imam sehelai kertas surat sokongan sekalipun dah cukup memberikan kegembiraan pada mereka. Wak Imam dengan satu panggilan telefon, tolonglah tengokkan, bisa kata ada agensi kita menghubungkan dan sebagainya. Hanya dengan satu panggilan telefon pun dah menyenangkan mereka. Itu pun dah dikirakan servis, khidmat. Bukan hanya daripada saya tetapi the whole team. Sebab itu keberadaan saya pada hari ini bukannya saya, tetapi sebenarnya keberadaan yang telah ditunjukkan, komitmen yang telah ditunjukkan oleh seluruh pasukan daripada Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah. Dan sekali lagi, apabila dengan SOP ini mungkin adalah sedikit kelebihan buat apa, bukan saya saja buat mereka-mereka yang dikenali, buat mereka-mereka mungkin yang telah pun berada di dalam kelompok masyarakat melalui mungkin NGO, melalui aktivis belia dan sebagainya, ada kelebihan berbanding dengan mereka yang tidak ada pun pengalaman dari tiba-tiba masuk jadi calon dan sebagainya. Tetapi tidak membataskan kerana hari ini pengundi semua sudah bijak. Akses, mereka boleh akses saja kepada maklumat
Mereka boleh akses saja kepada latar belakang kita apa juga yang ni dengan hanya satu sentuhan di jari saja. Jadi hari ini tidak ada pun perkara-perkara yang ada the limit lah. Setakat ni Perikatan Nasional ni dia belum umum lagi siapa bakal ketua menteri. Ada kata-kata cerita-cerita sebut Datuk mungkin salah seorang lah yang akan jadi calon ketua menteri. Adakah Datuk bersedia kalau dibagi tanggungjawab sebagai ketua menteri di Melaka? Yang itu cuma cakap-cakap orang, itu cuma cakap-cakap orang, whatever it is, keputusannya adalah di pucuk pimpinan parti dan juga of course the presiden. Okey, saya rasa saya tak perlu ulas yang itu kot sebab tugas saya, tanggungjawab saya, amanah yang diberikan pada saya adalah untuk memastikan kemenangan kerusi di N02. Bukan itu saja, tetapi juga calon-calon yang telah diletakkan di bawah Parlimen Masjid Tanah, di bawah naungan Parlimen Masjid Tanah, di bawah Perikatan Nasional Masjid Tanah adalah di bawah tanggungjawab saya, kerana kita tahu, semua orang tahu di Masjid Tanah ini adalah merupakan kubu kuat Barisan Nasional. Jadi perlu untuk kita tembus, perlu untuk kita menang buat imah pun 1, 2 kursi ataupun 3 kursi demi maksudnya memberi simbol itu, sebagaimana saya cakap tadi itu, Perikatan Nasional untuk diangkat semangat itu di peringkat nasional. Kalau kita tengok ucapan Presiden malam tadi, Tan Sri Pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia seolah-olah menyeru supaya pengundi Melaka ni berani buat perubahan. Memang Melaka ni kubu kuat Barisan Nasional, tapi dari ucapan itu saya dapat tangkap pengundi Melaka dia berani untuk melakukan perubahan. Pandangan Datuk macam mana? Ya, dia kalau dalam apa-apa sekalipun kita buat sesuatu perkara dan sebagainya perlu ada keberanian. Keberanian yang maksudnya yang bijak lah. Keberanian yang bersasar, keberanian yang ada misi dan visinya yang jelas. Pastinya untuk apa yang telah pun dihasratkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden itu adalah supaya rakyat negeri Melaka ini tidak takut dan supaya mereka sedar sebenarnya apa yang mereka mahukan. Dan semalam juga kalau kita mendengar, amati dengan baik ucapan Tan Sri menyebut 2 kali bahawa Perikatan Nasional ini adalah sebagai penyelamat. Penyelamat untuk negeri Melaka. Dan jika diamati kenapa disebut penyelamat, mungkin disebabkan oleh skandal ataupun perkara-perkara yang isu yang telah timbul, pasir dan sebagainya, maksud campur urusan pentadbiran kerajaan negeri dan sebagainya, dan juga dengan pemerintahan PH selama 22 bulan. Jadi hari ini apabila pilihan raya negeri kita tawarkan kepada rakyat negeri Melaka, Perikatan Nasional adalah sebagai penyelamat kepada kerajaan negeri Melaka. Jadi tidak salah kiranya untuk rakyat negeri Melaka memilih calon daripada Parti Perikatan Nasional supaya kita dapat membentuk kerajaan dengan baik dan stabil, supaya ini dapat diterjemahkan pada 20 hari bulan nanti. Dan keberadaan Perikatan Nasional ini telah pun terbukti dengan kepimpinan Tan Sri sebagai mantan Perdana Menteri dalam sewaktu berhadapan dengan COVID, dalam berhadapan dengan krisis ekonomi dunia, dalam berhadapan dengan krisis kesihatan awam. Tetapi melalui pelan pemulihan negara telah pun terbukti. Dan fasa sebagaimana telah dibentangkan awal pada tahun ini telah pun ikut sebagaimana yang telah dijangkakan. Ini adalah satu sebenarnya kejayaan besar, walaupun sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu pun sebenarnya sebahagian daripada proses pelan pemulihan negara ini, dan hasilnya telah pun kita nikmati pada hari ini. Datuk, kalau saya tengok jadual kerja Datuk tu, ada salah satunya tanda tangan aku janji calon. Pukul 10 malam. Tanda tangan aku janji apa tu? Ya, saya rasa untuk anti rasuah lah kot. Jadi ini cukup penting sebab kita, saya tak pasti, saya tak tahu intipati dia, but sebagai saya rasa sebagai seorang pemimpin ataupun calon haruslah memperlihatkan integriti itu. Bukan hanya ini, tetapi kita harus merealisasikan. Harus dinyatakan dengan nyata. Dan ini cukup penting sekali. Dan sekiranya ada
perkara itu ini dapat memberikan gambaran bahawa inilah sebenarnya sebagaimana yang telah disebut oleh Tan Sri semalam, penyelamat, option, integriti dan sebagainya yang ada pada Parti Perikatan Nasional. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi tampil bersiar langsung bersama saya. Ada pesanan terakhir pada pengundi-pengundi Melaka menjelang hari pengundian pada 20 hari bulan ni? Terima kasih untuk Suara Merdeka. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan ruang dan juga kepercayaan kepada saya dan juga seluruh jentera sewaktu dalam tempoh berkempen ini, dan saya mohon jasa baik dan jasa baiklah dan juga kepercayaan anda semua untuk sama-sama memberi ruang kepada saya sebagai calon N02 di Dun Tanjung Bidara. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik dan saya committed dengan kerja saya. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan. Jangan lupa undi pada 20 hari bulan nanti ataupun 16 hari bulan nanti untuk undi awal. Masih niati untuk Dun Tanjung Bidara. Sekian, terima kasih.